Saya pakai Bluetooth. Tapi itu bikin kan? Baik. Baik, kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil ridham sya'allahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa maulana yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta pesan-pesan dengan kebenaran dan pesan-pesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, pada Islam ghariban wa sayauru ghariban ghuraba. Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah kepada orang yang asing. Nawaitu ta'allumu wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wa istifada wal hasa bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, yang dihormati pengurusi surau kita, Cik Mazin, kemudian yang pada juga Fadil Tuan Imam kita, Tuan Imam Ramli yang hadir pada pagi ini sekali bersama seluruhnya jawatan kuasa, kemudian sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini. Jalan tak? Jalan. Pusing ke? Ha? Okey, tak. Kalau ni berpusing tak jalan. Okey, insya-Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah kita selepas kita tertangguh sebabkan PKP ini selama 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan macam tu. Jadi kita redha dengan apa yang berlaku dan sabar di atas apa yang berlaku, insya-Allah, dan kita sambung kembali ya. Mula pagi tadi pun pagi mengajar di Tampin, jadi pada pagi ini baik, sebelum kita baca ensiklopedia soal jawab agama ni, kita lihat satu hadis Nabi SAW dalam kitab Peristiwa Akhir Zaman, 40 hadis peristiwa akhir zaman, di mana ada satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh? Boleh. Kadang lain tak kuat dah. Baik. Boleh? Anil Miqdad ibni Ma'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku rajulu muttaqian ala arikatih yuhaddisu bihadisin min hadisi. Boleh? Kadang dia tengok dari sini pusing-pusing kan. Kadang lain dia tu. Tak tahu lah lain yang lain saya ke lain situ, tak tahu. Okey, baik. Yushiku rajulu muttaqian ala arikati yuhaddasu bihadisin min hadisi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna bihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna bihi min haramin haramnahu. Ala wa inna ma haraballah sallallahu alaihi wasallam mislu ma haraballah. Ala wa inna ma haraballahu sallallahu alaihi wasallam harama Rasulullah sallam mislu ma haraballah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Baik. Hadis ini terima daripada Miqdad ibni Ma'di Karib namanya. Miqdad ibni Ma'di Karib. Baik. Radhiyallahu taala anhu, telah meridha Allah taala untuknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam qala, telah bersabda ida, yushiku rajulu muttaqian ala arikatihi yuhaddasu bihadisin min hadisi. Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Yushiku rajulu muttaqian ala yuhaddasu bihadis, di mana lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka dia berkata, fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kan? Lalu disampaikan orang padanya sebuah hadis daripada hadisku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, pegangan kami hanyalah kitabullah. Pegangan kami dan kamu kitabullah, ini Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Quran maka kami halalkan, dan apa yang
diharamkan oleh Quran, maka kami haramkan. Kemudian Nabi SAW lalu melanjutkan sabdanya pada hal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW mislu ma haramallah, adalah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama juga dengan apa yang diharamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini tuan-tuan merupakan satu pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seorang lelaki yang dimasukkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Quran. Di mana hadis ini timbul daripada Miqdad bin Ma'di Karib namanya. Miqdad bin Ma'di Karib nama lelaki ini. Kemudian ketika dia duduk di atas katil, datanglah seseorang yang memberitahu kepada dia berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yushiku rajulu muttaqiyan ala arikatihi yuhaddasu bi hadisi min hadisi. Dia kata hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampaikan hadis pada dia, lalu dia kata bainana Allah, di antara kamu itu ialah kitabullah, kata kami dan kamu ialah Quran saja. Fama wajadna fihi, maka apa-apa yang kami dapati daripada Quran itu halal, maka kami halalkan. Fama wajadna fihi haram, dan mana-mana yang kami dapati dalam tu haram, maka kami haramkan, haramnahu. Lalu dikata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ala ketahuimu ataupun jaga-jagalah, wa inna ma harama Rasulillah, dan golongan-golongan anti hadis ataupun orang yang tak suka dengan hadis Rasulullah SAW. Di mana sumber hukum ni Quran aja. Sumber hukum dia Quran. Dia tak boleh. Kita sumber hukum kita ada 4 kan. Kita dalam sunnah wal jamaah ni ada 4. Pertama Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, maka dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tak ada dalam hadis, ijma' ulama ataupun kesepakatan para. Dan yang keempat iaitulah qiyas. Itulah qiyas. Jadi inilah sumber hukum yang kita dalam mazhab Syafi'i ataupun Ahlussunnah wal Jamaah ni, 4 lah sumber hukum kita, kan? Tapi ada di kalangan golongan-golongan pada akhir zaman ini, di mana ada golongan yang hanya bersumberkan kepada Quran sahaja. Disebut di sini dalam keterangan hadis ini nyatakan bahawa lelaki yang dimaksud dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Quran. Ia hanya percaya kepada Quran sahaja. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan, dia kata. Hadis ni tak boleh terima lah. Dia kata Muhammad ni tak boleh cakap, tak boleh terima cakap dia. Sedangkan apa yang kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata mengikut kepada hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu sifat yang wajib kepada Rasul, iaitu sifat akhir seorang yang pendusta. Jadi disebabkan dia benar, maka apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, itulah perkara yang benar jugalah. Walaupun ada pada akhir zaman ini yang
contohnya mencipta hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk mengelirukan umat Islam. Sebabnya kita kena belajarlah ilmu hadis. Kita belajar ilmu hadis. Ataupun kan paling tidak pun kita ambil sumber hukum yang paling sahih dalam hadis lah. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan ini dua sumber hukum yang paling sahih. Kerana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu telah pun ditapis sendiri hadis-hadis yang lemah tu, maka dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian ada lagi sumber hukum dalam hadis seperti Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Dan yang kita gelarkan istilahnya Sunan Sittah. Sunan Sittah. Sumber-sumber hukum yang boleh kita ambil untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi tuan-tuan, ia hanya percaya saja. Jadi Quran saja dia percaya. Dia kata ini Quran ni wahyu daripada Allah Taala, jadi pakai Quran ajalah. Jadi Muhammad ni manusia biasa. Sebab kalau manusia biasa, dia kata kita tak boleh terimalah dia punya cakap, dia kata. Jadi hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum, dia kata. Dan tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Dan sebenarnya seorang itu tidak akan dapat memahami Quran jika tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima hadis, ini namanya golongan anti hadis. Seperti apa tu yang popular nama tu dulu dah meninggal kan? Kasim Ahmad kan? Kasim Ahmad itulah. Dia tak bawa terimalah sumber hukum yang terdapat dalam hadis. Ini golongan anti hadis. Yang anak pun sama jugalah tu kan, Siti apa benda, Siti Kasim juga. Siti Kasim itulah tu sama jugalah golongan-golongan tu kan. Ini golongan-golongan anti hadis yang tidak suka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumber Quran. Quran bukan tak pakai pun. Kalau nak katakan dia kata hanya pakai Quran pun dia tak pakai. Kalau Quran pakai maknanya aurat disebut pun dalam Quran, tutup aurat kan, macam tu. Ni tak pakai pun. Jadi mana satu yang dia pakai pun tak tahulah, tak pastilah kan dia ni kan masih betul ke Islam dia, tak betul ke tak dapat nak pastikan. Baik. Jadi seorang itu tidak akan dapat memahami Quran jika tidak merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran ni tuan boleh katakan Quran ni dia dalam bentuk mujmal. Pemasuk mujmal ni ringkas. Quran ni dalam bentuk ringkas. Kerana dalam Quran pun kaifiat sembahyang pun dia tak ceritakan secara detail. Ada cerita kaifiat sembahyang tapi tak banyaklah. Lebih kepada seluruhan sembahyang. Sembahyang aqimus salah wa atu, dirikan sembahyang. Macam mana kaifiat sembahyang tak cerita pun. Jadi kaifiat cara sembahyang, cara baca Fatihah, cara takbir kan, rukuk, sujud dan sebagainya, takbir intiqalat kan, sunan ab'ad, sunan ya'ah dan sebagainya. Itu dicerita dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang pelbagai jenis sembahyang gerhana matahari, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat rawatib. Lepas tu banyak lagi cara-cara dan kaedah-kaedah solat. Semuanya diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni dalam bentuk umum saja, dalam bentuk umum. Walaupun ada juga ayat Quran menceritakan tentang kaifiat sembahyang. Contohnya kaifiat sembahyang solat khauf. Solat khauf, sembahyang takut. Sembahyang takut ada diceritakan dalam ayat Quran. Tapi sembahyang-sembahyang yang lain tidak diceritakan secara detail. Sembahyang sunat tasbih ada tak cerita dalam Quran? Tak ada ceritakan. Sembahyang sunat jenazah ada juga ceritakan tapi tak secara detail. Kemudian sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan pun tak ada diceritakan. Tak ada ceritakan dalam Quran. Tapi perkataan gerhana ke ataupun perkataan tapi perkataan apa tu
bulan, bintang, itu ada sebutkan dalam Quran. Itu sebut Quran. Tapi kaifiat dia tak disebut. Baik, begitu juga dalam konteks mentadbir negara, dalam menguruskan negara, tidak diceritakan dalam Quran secara detail. Hukum hudud, hukum qisas, kan? Hukum hudud dan qisas ada disebutkan dalam Quran berkenaan, contohnya apakah balasan kalau orang itu mencuri, ada dipotong tangan dia. Kalau orang itu berzina, kan, wazaniatu wazani, kan, orang berzina laki-laki dan perempuan lelaki, maka naklah direjam. Naklah direjam. Naklah orang kata dirotan dengan 100 kali rotan. Diceritakan, tapi secara pendetailannya tak diceritakan. Jadi itu kena merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak fahamlah saya manusia zaman tu, zaman sekarang ni ada yang macam tu, yang menolak hadis Rasulullah. Baik, Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan umum. Nampak? Quran banyak menerangkan hal-hal yang besar dan garis panduan secara umum sahaja. Mujmal atau ringkas ataupun secara am, secara umum. Dia tidak tafsir di detail lah, secara pendetailan. Ada juga yang secara detail. Kisah Nabi Yusuf dia secara diterangkan secara detail dalam surah Yusuf. Perkisaan berkenaan kisah Nabi Yusuf, kan, bersama adik-beradik dia, kan, Nabi Allah Yaqub alaihissalam dengan Bunyamin, sejak daripada dia diinaya oleh adik-beradik dia, oleh abang-abang dia, campakkan dalam perigi dan sebagainya, sehinggalah dia dibawa ke Mesir, kan, dan akhir menjadi raja Mesir, kan. Dia pula boleh mentafsir mimpi, diceritakan secara detail dalam Quran, dalam surah Yusuf. Makna ada benda-benda yang diterangkan secara detail dan ada benda-benda yang tidak diterangkan secara baik. Baik, kemudian maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak-kehendak ayatnya itu serta menghuraikan dia. Hadislah yang menghuraikan. Hadis pun banyak jenis hadis. Ada hadis sahih, ada hadis kemudian ada apa lagi, ada marfu, ada mauquf, ada marfu, ada mauquf, hadis mu'an'an, macam-macam jenis hadis. Itu disebut dalam kitab mustalah hadis. Dalam kitab mustalah hadis, dia ada sahih li zati, ada sahih li ghairi, ada hasan li zati, hasan li ghairi. Kemudian syarat-syarat perawi hadis, contohnya adil, dhabit, kan. Kemudian sunyi daripada elat, sunyi daripada benda-benda yang boleh mencacatkan ingatan dia, elat, kan, tidak fasik dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang merawikan hadislah. Gitu. Barulah orang tu tingkatan hadis sahih. Hadis dhaif ada, hadis dhaif pun tengoklah, tak semua hadis dhaif itu tak boleh beramal. Boleh. Baik, hadis itu pembagian hadis. Ada ilmu hadis berkenaan jarah, dan hadis berkenaan dengan perawi hadis saja. Kita hadis berkenaan dengan perawi hadis saja pun ada banyak macam-macam jenis hadis, tuan. Itu sebabnya pentingnya sikit sebanyak kita kena belajarlah tentang hadis, supaya jangan kita ni pakai hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Hadis palsu. Baik, tuan. Dan hadislah yang berfungsi untuk memberikan isi kandungan serta kehendak-kehendak ayat itu, serta menghuraikannya dan menerangkan yang segala yang muskil-muskil, benda-benda yang susah, kadang-kadang diterangkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itulah syariat tidak akan sempurna kalau hanya dengan Quran saja. Itu sebabnya Nabi SAW pun pernah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadullukum abada, kitab Allah wa sunnati.
Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya, kamu akan tidak sesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga Nabi juga mengiktiraf para sahabat. Nabi juga mengiktiraf para ada sahabat yang diaminkan syurga seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Jadi amat malanglah kepada mana-mana individu yang menolak para sahabat. Menolak sahabat, kan, menolak Umar, menolak Sayyidina Ali, menolak kata Abu Bakar. Sedangkan sahabat-sahabat itu ialah sahabat yang dijaminkan syurga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi juga pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid tamassaku biha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, atas kamu itu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sunnatul khulafa rasyidin. Naklah kamu pegang teguh dengannya, kan? Gigitlah kamu dengan gigi gerham. Masuk gigit dengan gigi gerham ni maknanya satu kata-kata pinjaman lah. Pinjaman yang menyatakan benda itu penting sangatlah. Gigit dengan gigi gerham, kan? Sebab kalau tak gigit kan tak putuslah. Manalah gigi ropan tak ada. Gigi ropan dah habis dah luruh, yang ada gigi gerham je. Jadi bergantung dengan gigi gerhamnya lah. Yang gerham itulah yang boleh kita kan putuskan daging dan sebagainya bila makan daging tu. Kalau tak ada gigi langsung lagi parah lah. Kan gigi depan pun tak ada, gigi gerham tak ada, kiri kanan tak ada gigi. Gigi taring tu yang makan tolan dia tak ada gigi tu tak. Jadi syariat tidak akan guna kalau hanya dengan Quran saja, tetapi dia mesti disertai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pentingnya hadis Rasulullah. Kita hadis pun banyak. Kita hadis banyak. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, kan? Kemudian syarah kepada hadis-hadis sahih, hadis Bukhari seperti Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, kan? Kemudian ada kitab apa lagi? Syekh Idris Al-Marbawi, ulama besar. Dia asalnya orang Malaysia lah, tapi dia dah wafat meninggal dunia. Lu'lu' wal Marjan. Ada satu kitab lagi namanya kitab Lu'lu' wal Marjan. Ya Allah, benda tu. Jadi kitab Lu'lu' wal Marjan ini ialah kitab yang dimasukkan dalam itu itulah hadis Bukhari dan hadis Muslim. Hadis Bukhari, hadis Muslim, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim dimasukkan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan nama dia. Kat kedai ada jual lah kitab Lu'lu' wal Marjan ni, ada yang kitab Arab dan ada yang kitab Jawi. Ada yang kitab yang diterjemahkan lah, Lu'lu' wal Marjan. Kemudian ada kitab lagi Adab Mufrad. Adab pun mufrad. Ni pun kitab berkenaan dengan adab. Banyak dalam kitab itu berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian hadis 40. Hadis 40, kan? Kemudian apa lagi? Hadis Riyadhus Shalihin. Karya Imam Nawawi, kan? Riyadhus Shalihin pun banyak digunakan pakai oleh ustaz-ustaz untuk guru, kan? Digunakan untuk mengajar di masjid surau. Hadis sahih. Dalam itu ada sahih, ada hasan, ada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Itu juga hadis 40 hadis, kan, peristiwa akhir zaman, 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis kata kelebihan alim dan ulama, alim ulama yang dikarang oleh Abu Ali Banjari An-Nadwi, kan. Ni pun kita hadis banyak tuan-tuan berkenaan kita hadis ni. Jadi amat malanglah kalau seseorang itu menolak hadis. Menolak hadis, dia tak nak belajar hadis. Dia sibuk hanya menumpukan pada Quran saja. Sibuk tumpukan Quran, memperbetulkan bacaan. Sedangkan benda lain ni dipinggirkan, tak nak dibelajar, kan? Apalagi mulai kadang ilmu tauhid pun tak nak belajar, ilmu fiqh pun tak nak belajar, ilmu akhlak pun tak nak belajar, ilmu hadis pun tak nak belajar, ilmu tafsir pun tak nak belajar.
Rugilah, malanglah, habislah. Umur tu habis macam tu lah. Kenapa dia hanya sibuk menumpukan pada kan tajwid Quran, memperbetulkan Quran. Ialah Quran tu kena betulkan jugalah. Tapi masa yang sama kena belajar. Ilmu Islam ni banyak cabang dia. Banyak cabangnya. Ilmu faraid, ilmu falak. Kalau ada kemampuan 24 ke masa 36 ke masa 12 kan, apa asal masalah dia? Kita tahu asal masalah tu baru kita boleh pecahkan, baru kita bagikan. Dia ada 1/2 kan, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/16 dan sebagainya. Itu istilah terdapat dalam ilmu faraid. Jadi ilmu faraid pun satu ilmu yang penting juga. Ilmu nahwu penting juga, ilmu nahwu penting. Ilmu sharaf pun penting. Ilmu nahwu ni ialah digunakan pakai untuk kita belajar kita Arab. Nak belajar kita Arab tak ada baris. Kita Arab tak ada baris. Disebabkan tak ada baris, ada asas nahwu, tidak ada asas berkenaan ilmu sharaf. Ilmu sharaf pun tak ada asas. So macam mana kita nak baca kita Arab yang tidak ada baris? Kalau kita Arab ada baris tu okey jugalah. Tapi kalau baca kita Arab ada baris tanpa ada lorah pun tak boleh juga. Lorah mana segi makna-makna kalimat tu pun kita kena tahu juga. Bila kita belajar kita Arab, pada 3 benda ni berjalan serentak. Pertama, nahwu dia. Nahwu ni dia akan menentukan baris di hujung kalimat. Dia menentukan baris di hujung kalimat sama ada baris atas ataupun mati. Kan? Ilmu sharaf ni menentukan baris di pangkal dan di tengah kalimat. Di pangkal dan di tengah kalimat. Ni yang dikatakan sebagai ilmu sharaf. Yang berguna pakailah. Kemudian yang ketiga, ilmu lorah. Ilmu lorah ni kita tahu makna kalimat tu. Kita tahu makna kalimat itu dan apa terjemahan yang paling sesuai kepada kalimat itu, sama ada dia ni adalah perbuatan yang telah berlaku ataupun perbuatan yang sedang berlaku ataupun perbuatan yang akan berlaku ataupun hanya satu kata-kata keterbitan sahaja ataupun perbuatan suruh ataupun perbuatan tegah ataupun zaraf zaman kan, zaraf masa ataupun zaraf makan, tempat, nama tempat ataupun masa dan sebagainya. Jadi ilmu ni penting. Ada lagi ilmu yang penting kan dalam bahasa Arab ini, contohnya ilmu mantik. Ilmu mantik ni ilmu di segi logik akal. Kan pembahagian berkenaan kuliah, juzuk, juziah, perbezaan di antara qadiyah, kan mujabah sughra, mujabah kubra dan sebagainya. Kan itu istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu mantik penting. Dengan apakah dia katakan dilalah? Apa dia katakan dilalah? Kan ilmu mantik membahaskan berkenaan dilalah kubra ke ataupun dilalah tadammun ke, iltizam ke, tidalah mutabaqah dan sebagainya. Itu istilah yang terdapat dalam ilmu mantik. Kemudian ilmu balaghah kan, seperti ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani pun penting. Ilmu ma'ani ni berbahas berkenaan apakah perbezaan di antara khabar dengan insya'. Apa dia katakan khabar, apa dia katakan insya'. Kemudian pembagian insya' tu apa dia? Contohnya fi'il amar. Fi'il amar ni kan. Kemudian tasbih, perserupaan, penyerupaan, tasbih. Kemudian majaz. Itu disebut dalam pembahasan dalam kinayah, satu lagi kinayah. Itu dalam ilmu bayan. Ada 4 tajuk penting yang terdapat dalam ilmu bayan. Pertama, perserupaan sesuatu kalimat. Lepas tu istiarah, mana pinjaman kata-kata pinjaman kalimat. Lepas tu kita ada majaz, hakikat dan majaz. Kemudian kita ada kinayah. Kinayah lah. Itu pembahasan dalam ilmu bayan. Kemudian dalam pembahasan ilmu badik ni dia ada kata muhasanat lafziah, ada muhasanat ma'nawiyah. Lafziah dan juga ma'nawiyah, itu pembahasan terdapat ilmu badik. Badik ni ialah susunan-susunan ayat yang terdapat dalam Quran. Contohnya was-samaa'i wal ard. Allahu allazi khalaqas samaa'i wal bumi. Bila sebut langit, lepas sebut langit sebut bumi. Lepas sebut langit sebut bumi.
Ini merupakan itu merupakan satu kaedah yang guna pakai terdapat ilmu badi'. Ataupun dalam ujung ayat tu Quran kadang-kadang ada ujung ayat dia sama je. Kan ra kan ra baris dua di atas. Ujungnya sama je. Kan ataupun contoh ayat apa tu ayat Quran ni yang surah apa tu? Imam? Surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Ujungnya ra je. Kan itu pakai terdapat dalam ilmu badi'. Mana ujung dia sama. Dia sama macam syair-syair, kadang ujungnya sama. Itu dalam ilmu badi'. Jadi ilmu ni sangat luas. Ilmu Islam ni sangat luas. Jadi kita hanya kita menumpukan pada tajwid Quran, membetulkan bacaan, tetapi dalam masa ilmu yang lain. Allah. Baik. 30. Rasa dah masuk soalan 40 dah. 42 ke? 42 dah masuk. Empat puluh empat Betul tak? Okey, 44 insya-Allah muka surat 30. Faham? Dalam Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan malaikat masuk dalam alam gaib. Ibadah di alam gaib tak nampak dilihat dah. Tapi tak nampak dilihat, adakah tidak ada? Ada. Banyak benda yang tak boleh lihat. Ruh kita tak boleh lihat. Angin tak boleh lihat. Ada tak angin? Ada angin kan? Ruh kita ada. Selagi mana ada ruh kita tak keluar pada jasad kita masih hidup. Dia suruh kaedah untuk beriman kepada malaikat adalah dengan wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebut tentang malaikat dalam Quran. Dalam Quran pun banyak berkenaan malaikat. Keimanan tentang kedudukan malaikat merupakan adalah asas iman dan kebaikan, dan dia termasuk dalam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Betul tak? Beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman itu yang wajib kita yakin dan kita percaya. Jadi keimanan tentang kedudukan malaikat merupakan asas iman dan kebaikan. Rasulullah SAW juga banyak menceritakan tentang sifat-sifat dan tugas malaikat dalam hadis Rasulullah SAW. Dan Nabi pun ada cerita berkenaan dengan Jibril. Kan Nabi didatangi oleh Jibril ketika berada di gua Hira. Kan ketika Nabi sebelum dilantik dengan sebagai Nabi dan Rasul, Nabi biasanya beruzlah di gua Hira. Betul tak? Sehinggalah datangnya malaikat Jibril alaihissalam dan meminta dia membaca. Malaikat Jibril peluk dia dan minta dia membaca. Maka Rasulullah kata ma'ana bi bacalah ikma ana bi qari. Nampak tak? Jadi maknanya malaikat pun sebut siapa tu? Siti Maryam. Ingat tak kisah Siti Maryam? Ketika Siti Maryam itu dia beribadah dalam masjid, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, beritahu pada dia dikurniakan akan seorang anak. Dia akan dapat seorang anak lah. Jadi Siti Maryam terkejutlah. Siti Maryam ni seorang perempuan yang solehah, yang kata dia tidak bercampur dengan laki-laki, kan dia hanya lebih hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dia ada satu bilik khas, dia beribadah dalam tu, tuan-tuan. Dan tidak ada seorang pun boleh masuk kecuali yang boleh masuk ialah Nabi Zakaria alaihissalam saja yang boleh masuk.
tiba-tiba ketika ibadah tu datanglah malaikat Jibril alaihissalam, kan, yang menyatakan bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak. Kan? Maka Siti Maryam kata, macam mana aku boleh kurniakan seorang anak? Kerana aku ni bukan seorang perempuan penzina dan aku ni tak pernah disentuh oleh mana-mana laki-laki. Maka malaikat Jibril kata, benda ni sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Cukup hanya sekadar dia berkata kun fayakun, maka jadilah. Lepas tu mengandunglah Siti Maryam. Bila dia mengandung, dia pun malu, dia pun melarikan diri daripada masjid tempat dia beribadah tu, melarikan diri, malu kepada orang ramai, tuan-tuan. Masya-Allah, kan. Jadi malaikat dah ada dah. Malaikat kan? 10 malaikat yang wajib kita tahu. Yang semenjak daripada sekolah rendah lagi kita dah belajar beriman kepada malaikat. Kan? Malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat maut. Malaikat maut apa? Malaikat Israel kan? Bila Israel datang memanggil, tu malaikat maut lah tu. Nama gelaran lainnya Israel. Israfil dia menunjuk sangkakala. Jibril dia menurunkan wahyu. Mikail kan menguruskan rezeki. Raqib Atid menulis amalan manusia kiri dan kanan kita. Kan? Malaikat menjaga syurga, malaikat Ridwan. Malaikat menjaga pintu neraka, malaikat balik. Kan? Malaikat Munkar Nakir yang duduk dalam kubur tu yang itulah malaikat yang menunggu kita besok, malaikat Munkar Nakir. Baik. Seterusnya, adakah malaikat tercipta daripada jisim cahaya? Soalan yang nombor 45. Adakah malaikat tercipta daripada jisim cahaya? So jawapannya adalah ya. Jawapannya adalah ya. Okey. Malaikat diciptakan daripada cahaya. So manusia diciptakan daripada tanah. Okey, manusia diciptakan daripada tanah. Kemudian jin diciptakan daripada api. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, kan? Khuliqat malaikatu min nur. Khuliqat malaikatu min nur. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan malaikat tidak boleh dilihat. Dia berada kanan kita ni, ada ni Rati kan, Mazin ni kan. Rajin nampak Cik Mazin ni kan, datang surau kan. Ada tak? Malaikat tu kata, oh dapatlah biru banyak. Kan. Merah malih dah dapat hari ni biasa rajin kan. Baik, seterusnya soalan 46. Apakah pandangan mazhab Ahlussunnah tentang malaikat? Malaikat ialah makhluk alam gaib yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Allah Taala menciptakan mereka bercahaya dan digunakan ketaatan sempurna dengan perintah Allah Taala serta kekuatan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiru wa la yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun." Maksudnya dah ingatlah segala yang ada di langit dan bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, kan? Wa man indahu, dan orang-orang di sisi dia, orang-orang malaikat. Wa man tu mana, man ni maksudnya malaikat. Man ni ialah ganti nama diri untuk orang. Man. Wa man indahu, dan orang-orang yang di sisinya. Siapa orang situ? Malaikat-malaikat di sisinya. La yastakbiruna ibadatihi, yang mana ciri-ciri malaikat tadi, mereka itu tidak membesarkan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ingin beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka itulah tidak merasa penat dan letih. Mereka tak ada rasa penat, tak ada masa letih. Jadi para malaikat. Kalau kita orang ada masa penat, ada letih, ada masa kan sakit-sakit lutut, sakit-sakit pinggang, carilah Abang Nolah, kan? Cari Abang Nolah, nanti dia boleh servis lah, kan? Kata urat-urat tu yang ketat-ketat tu dilonggarkan dia. Kan? Ataupun yang longgar tu diketatkan, ataupun yang ketat dilonggarkan. Abang Nolah, InsyaAllah Abang Nolah, InsyaAllah,
Yang ketat longgar ke longgar ketat? Ya longgar diketat ke sebelah. Okey, boleh cari apa Allah lah kan. Baik. Jadi maknanya mana diri kita ni kan, kehidupan kita ada macam itulah. Ada masa kita cergas, ada masa kan kita lemah, letih kan, lesu je malas, nak tahu surah pun malas, baca Quran pun malas. Ada masa kan semangat, semangat. Kan belum azan dah sampai dah. Tu semangat dah tu. Kan ataupun 10 minit sebelum azan dah sampai. Macam tu. Ada masa kan malas kan. Dan dah ujung-ujung kan dah nak imam dah nak salam pun sampai. Imam dah nak salam pun sampai. Tu malas tu. Baik, seterusnya bilangan malaikat sangat banyak, tidak dapat dihitung kecuali Allah Taala sahaja. Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahihaini Bukhari di mana Anas menceritakan bahawa dalam kisah bahawa Rasulullah SAW dibawa ke Baitul Ma'mur, ke langit Baitul Ma'mur, yang pada masa itu terdapat 7 malaikat kan bersang dalamnya setiap hari. Ataupun 70,000 malaikat yang masuk ke dalam ada satu kawasan tu, masuk dalam tempat tu 70,000. Sekali masuk tak keluar-keluar lagi. Lepas tu masuk lagi 70,000 yang lain. 70,000. Jadi jumlahnya sangat banyaklah. Berbanding dengan manusia ni. Kemudian apabila mereka keluar daripada tempat itu, nescaya mereka tidak akan kembali lagi. Beriman kepada malaikat menakumi 4 asas penting. Pertama, beriman terhadap kewujudan malaikat. Pertama, beriman terhadap kewujudan malaikat itu. Kalangan mereka yang tidak beritahu namanya. Mana kalau nama-nama malaikat tu tak beritahu, kan kita kena beriman juga. Tapi secara ringkaslah. Tapi kalau nama malaikat yang diberi Jibril ataupun Mikail ini, kita kena tahu secara detail lah. Kalau bolehlah, kalau ada maklumat secara detail, carilah maklumat secara detail berkenaan dengan malaikat yang 10 itulah. Yang 10 itu yang kita kena tahu. Malaikat Malik Ridwan. Malaikat maut. Malaikat maut tu kan dia tak boleh seorang aja. Malaikat maut mesti ada banyak pembantu-pembantu dia. Kalau saya malaikat maut tu satu je, macam mana nak cabut nyawa dengan jumlah manusia yang ramai? Contohnya gempa bumi ataupun dulu tsunami. Bila berlaku tsunami kan, jadi jumlah yang mati tu ramai tak? 200,000, 300,000 yang mati serentak. Jadi kalau malaikat maut satu, macam mana? Macam mana nak cabut? Tak? Mestilah malaikat maut ni banyak pembantu-pembantu dia. Kan? Malaikat yang menjaga syurga, siapa dia? Malaikat syurga, malaikat Ridwan, mestilah ramai pembantu-pembantu dia. Menjaga neraka, malaikat Malik, mestilah ramai pembantu-bantunya. Kalau ada seorang macam mana? Satu je malaikat. Dalam Quran pun ada sebut berkenaan ada malaikat dalam neraka itu, dan ada 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya malaikat neraka itu ada 19 malaikat yang mengawal neraka. 19 malaikat yang mengawal neraka. Bukan COVID-19. Bukan COVID-19 tapi malaikat yang menjaga neraka itu ada 19 malaikat. Nampak tak? Baik, kemudian keimanan ikut sifat yang telah nyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya sifat Jibril. Di mana Nabi menceritakan baginda telah melihat Jibril atas sifat asalnya dengan mempunyai 600 sayap. 600 sayap yang sayup. Itu dalam sifat semula jadi je. Kerana malaikat Jibril ni dia boleh tukar-tukar. Ada masanya manusia. Sehingga para sahabat pun tak tengah. Sahabat tak kenal itu malaikat rupanya. Ketika Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Duduk depan Nabi, duduk bersila depan Nabi. Lututnya bertemu dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tadi tanya beberapa soalan. Sahabat-sahabat tak kenal pun. Kan? Orang lelaki pada mana ni? Nampak? Bila dah habis soalan tu semua, dah jawab, kemudian malaikat tu pergi. Kan? Nabi tanya para sahabat, kamu kenal tak siapa tu? Tak kenal. Itulah malaikat Jibril. Yang datang pada kamu mengajar tentang agama kamu, kata Rasulullah. Lah malaikat Jibril tu kan. Sebab dia boleh tukar-tukar rupa. Boleh tukar rupa. Kemudian
Kadang-kadang malaikat boleh berupa dengan bentuk manusia sebagaimana berlaku pada Jibril ketika Allah mengutuskannya kepada Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Macam tadi kan cerita tadi. Jibril berupa seperti seorang lelaki. Begitu juga Jibril menemui Nabi Sallam yang sedang berceramah di hadapan para sahabat. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, itu malaikat datang. Duduk depan Nabi bersela tu. Kan, lututnya bertemu dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keimanan para malaikat mengikut tugas-tugas yang telah nyatakan oleh Allah Taala dan Rasulnya, seperti mereka bertasbih, beribadah siang dan malam tanpa jemu dan penat. Tanpa jemu dan penat. Kita ada masa jemu dan penat. Dan kita masa bila lapar nak makan. Apa ni ada makan. Okey, apa yang nak makan, ada minum dan sebagainya. Mana kita tubuh badan kita perlu diisi dengan makanan. Kalau tak ada makanan, kita tak boleh bergerak. Badan kita keadaan tidak bermaya lah, letih dan tidak ada bermaya kerana memang tubuh badan kita perlukan makanan untuk kita terus meneruskan kehidupan. Masya-Allah. Seterusnya, keimanan pada malaikat mengikut tugas-tugas yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, seperti mereka bertasbih, beribadah siang malam tanpa jemu dan penat. Apa? Ciri-ciri dia. Sebagian mereka punya tugas-tugas khusus. Jibril mana akan menyampaikan wahyu, Mikail menjadi wakil membawa hujan, Israfil tugaskan meniup sangkakala ketika berlaku kiamat nanti, Israel, ni malaikat maut pencabut nyawa ni. Ni ditakuti oleh manusia ni. Baik, kemudian Malik ditugaskan menjaga janin-janin dalam rahim ibu selepas sempurna 4 bulan di rahim ibu. Malik ditugaskan. Asal Malik ni malaikat neraka kan? Neraka ni bukan silap ni. Kalau sebenarnya ada malaikat lain lagi. Ada lagi malaikat lain yang tugaskan untuk menjaga janin ibu lah. Ni tugas malaikat Malik menjaga neraka. Ridwan menjaga syurga. Okey? Munkar Nakir ada lagi kan? Dia tak masuk dalam ni. Munkar Nakir. Raqib Atid pun tak masuk. Beriman kepada malaikat menghasilkan natijah yang baik. Natijah yang baik. Kenapa? Kerana kita beriman malaikat ni, kita tahu bahawa ada orang memerhatikan kita. Ada orang memerhatikan kita lah. Yang keenam, mengetahui tentang kebesaran Allah Ta'ala, kekuatan dan kerajaannya. Kebesaran makhluk menggambarkan kebesaran penciptanya. Kan? Kebesaran Allah, kekuatan kerajaan dia, dan juga tentang dia kuat gagah. Kan, kalau kita lihat kisah yang berlaku pada Nabi Allah kaum Lut. Kisah kaum Lut yang mana malaikat datang tu, kan, jumpa Nabi Ibrahim, dia singgah rumah Ibrahim dulu, lepas tu dia pergi kepada kaum Lut. Diangkatnya bumi Lut itu. Bumi Lut ni lah kaum yang lelaki, kan, suka dengan lelaki. Lelaki minat lelaki. Dia tak minat perempuan. Lelaki, patutnya lelaki minat dengan perempuan. Lelaki tak ada feeling lah. Mana kalau kahwin dengan perempuan tu, dia tak ada feeling lah dengan perempuan tu. Tapi dengan lelaki dia ada perasaan dia. Itu dia katakan kaum Lut tu. Kaum Lut tu. Jadi bumi Lut tu diangkat oleh malaikat tu tadi, yang singgah pada asalnya rumah Nabi Ibrahim. Dia pergi sebelum subuh. Ya, sebelum subuh dia pergi kepada kaum Nabi Lut, kemudian dia angkat bumi Lut naik ke langit, kemudian dicampakkan, dibalik ke campakkan ke bawah, kemudian dilontar dengan hujan batu daripada langit. Hujan batu langit. Itu yang menjadi bumi Lut. Baik. Kemudian yang ketujuh, bersyukur kepada Allah atas keprihatinannya kepada manusia. Allah Ta'ala telah memberikan para malaikat menjaga manusia, menulis amalan kemaslahatan manusia. Kita kalah para malaikat kerana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kita perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah sebanyak akan dapat memantapkan lagi ilmu kita, memantapkan lagi akidah kita, insya-Allah. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ya? Tak ada?
Okey, tak ada soalan, tertutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina sariqa mudbin. Allahumma faqina fid Allahumma faqina fid Allahumma ja'al hadza jam'an min ba'di tafarruqu ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana akhiratu wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Qabal ya karim. Semua jemaah dijemput nanti warga boleh tuan pasang kita tak ramai. Jadi lagi itu betul-betul. Tapi kalau ada keberatan